Hai, nama saya Nur Fadila binti Zulkifli. Kumpulan kami akan menerangkan tentang isu semasa global dalam hak asasi manusia. Okey, masuk kepada pendahuluan. Pendahuluannya iaitu satu penganugerahan diberikan kepada individu atau kumpulan yang mempunyai rekod prestasi yang cemerlang dalam usaha mempromosi dan memperjuangkan hak asasi manusia di Malaysia. Anugerah Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu usaha mempromosi serta mempertingkatkan kesedaran tentang konsep hak asasi manusia. Di samping itu, juga dapat memberikan penghormatan kepada individu dan organisasi yang telah banyak menyumbangkan tenaga dan usaha dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Objektif kajian kami iaitu objektif anugerah dalam Majlis Hak Asasi Manusia 2012 adalah untuk memberikan pengiktirafan kepada tokoh-tokoh yang cemerlang atas sumbangan mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Yang seterusnya, memberi galakan kepada semua supaya sentiasa berusaha dengan gigih dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta memberi dorongan supaya dapat mempergiatkan lagi sumbangan mereka kepada masyarakat demi hak asasi manusia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Syafi'i bin Sauda. Saya akan menerangkan tentang latar belakang hak asasi manusia. Merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan, konsep hak kemanusiaan adalah berdasarkan andaian bahasa semua insan memiliki satu bentuk hak yang sama sebagaimana mereka memiliki identiti insan yang tidak dipengaruhi oleh faktor tempatan, perkauman, dan kewarganegaraan. Pada dasarnya, hak kemanusiaan boleh dipahamkan dari dua segi, yakni dari segi perundangan dan dari segi moral. Dari segi perundangan, hak ini merupakan satu bentuk hak yang dinikmati oleh seorang warga negara, seperti apa yang telah termaktub dalam undang-undang negara berkenaan. Contohnya, perlembagaan terdapat penerangan mengenai hak kemanusiaan yang terlindung di bawah perlembagaan. Komuniti yang terlibat ialah hak kemanusiaan dalam Undang-Undang Antarabangsa. Pada tahun 1948, resolusi pengisytiharan hak asasi manusia sejagat terlibat oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dengan itu, pengenaan kekuasaan undang-undang ini mendesak negara anggotanya supaya menegakkan sejumlah hak kemanusiaan, hak sivil, hak ekonomi, dan hak sosial. Resolusi ini juga menekankan bahwa hak berkenaan merupakan teras untuk mewujudkan kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan, keamanan di dunia. Fungsi-fungsi hak asasi manusia. Suhakam ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. 597 Seksyen 2 Akta ini mentakrifkan hak asasi manusia sebagai merujuk kepada kebebasan hak asasi sebagaimana yang termaktub dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Fungsi Suhakam sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 4(1) adalah untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan yang berhubung hak asasi manusia. Selain itu, untuk menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan dan tata cara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil. Tambah lagi untuk mengesyorkan kepada kerajaan berkenaan dengan penandatanganan untuk penyertaan dalam perjanjian dan surat cara antarabangsa yang lain dalam bidang hak asasi manusia. Bukan itu sahaja, untuk mensiasat adunan berkenaan dengan perlembagaan hak asasi manusia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Abratul Nazira dan saya akan membentangkan tentang hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan suara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa balas atau penapisan. Istilah yang bersinonim, kebebasan menyatakan pendapat kadangkala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat ataupun idea.
dengan tidak mengira medium yang digunakan. Kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat berkait dengan tetapi berasingan dengan konsep kebebasan berfikir atau kebebasan menilai. Dalam realiti, hak kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak di mana-mana negara dan hak ini lazimnya dihadnya. Misalnya dalam konteks kebencian, ini disebabkan menggunakan kebebasan bersuara selalunya dalam konteks amalan yang saling bertentangan. Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia dalam Perkara ke-19 Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat dan diiktirafkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai hak-hak sivil dan politikal. Hak-hak ini mengiktirafkan hak kebebasan bersuara sebagai hak untuk mendapatkan pendapat tanpa gangguan. Kesemua manusia yang mempunyai hak menyatakan pendapat. Di samping itu, kebebasan bersuara diiktiraf dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Eropah, Benua Afrika dan Afrika. Hak kebebasan suara kini difahami sebagai hak beraneka muka yang termasuk tidak hanya untuk menyatakan atau menyebar maklumat dan idea, tetapi juga 3 aspek lainnya juga, iaitu hak mencari maklumat dan idea, hak mendapatkan maklumat dan idea, dan hak menyebarkan maklumat dan idea. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum, saya Idi Izhar. Saya akan meneruskan perbincangan ini tentang hak asasi manusia. Keadaan hak asasi manusia di Malaysia adalah kontroversi kerana terdapat banyak tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia di negara kita. Kumpulan hak asasi manusia dan kerajaan asing pada umumnya kritikal terhadap kerajaan Malaysia dan polis diraja Malaysia. Undang-undang penahanan pencegahan seperti Akta Keselamatan dalam Negeri dan Ordinan Darurat Ketenteraman Awam dan Pencegahan Jenayah 1969 membenarkan penahanan tanpa perbicaraan atau tuduhan, dan oleh itu adalah sumber kebimbangan untuk manusia organisasi seperti Suaram. Seterusnya saya akan bincangkan tentang hak pekerja. Kebanyakan pekerja boleh menyertai kesatuan, tetapi hak ini dibatasi oleh Akta Kesatuan Sekerja Tuah dan Akta Hubungan Perindustrian IRA, serta undang-undang lain yang membatasi kebebasan bersekutu. Hak untuk menyerang sangat terhad bahawa ketat yang menarik adalah berkenaan tetapi berkesan, tetapi mungkin pekerja sektor swasta dibenarkan terlibat dalam tawar-menawar kolektif. Akta Pekerjaan menghadkan jam kerja dan mengenakan sekatan lain, tetapi mereka tidak dikuatkuasakan dengan ketat bagi sektor swasta. Hai, nama saya Azira Asliaslan dan saya akan